Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ubay bin Ka'ab, bukan Abdullah bin Ubay, itu bapa munafik ni, Ubay bin Ka'ab. Man hadha alladhi dhukira fil mala'il a'la li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bismihi wasmi abihi. Siapakah orang yang disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dengan namanya dan nama bapaknya sekali. Wa man hadha alladhi umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi an yaqra alaihi al-Quran, dan siapakah orang yang Nabi diarahkan supaya mengajarkan Al-Quran kepadanya. Wa man hadha alladhi kana Umar bin al-Khattab yad'uhu bi sayyidil muslimin, dan siapakah orang yang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menggelarnya dengan panggilan Sayyidul Muslimin, ketua segala orang-orang Islam. Innahu sahabiyul jalil Ubay bin Ka'b al-Ansari an-Najjari katib wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang sahabat Nabi yang mulia, Ubay bin Ka'b al-Ansari an-Najjari radhiyallahu ta'ala anhu. Aslama Ubay bin Ka'ab hina wafada ala Yathrib Mus'ab bin Umair, awal mubashirin bil Islam. Ubay bin Ka'ab ini masuk Islam ketika datang ke Madinah seorang sahabat Nabi yang kita kenal belaka, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair duta pertama Nabi yang Nabi hantar untuk berdakwah di Yathrib ataupun di Al-Madinatul Munawwarah. Orang muda, masa dia pergi dekat Madinah tu umur dia dalam area 20, 22 ataupun 23 tahun. Diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah dalam keadaan dia tak kenal seorang habuk dekat Madinah. Dia tak ada kawan, tak ada member. Dia pergi dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian yang kita pernah cerita dulu, ada orang-orang di Madinah yang dah beriman, antaranya As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata dekat Mus'ab, wahai Mus'ab, kau datanglah dekat Madinah, kau duduklah rumah aku, aku sediakan tempat tinggal, makan, minum, kau semua aku support. Kerja kau ceramah aja, kerja kau kempen aja. Rumah aku buat markas, jangan takut. Itu yang seronok masuk seksyen 8 tu tuan-tuan. Dua-dua rumah kau download buat markas. Takbir! Kan? Tengok baik, besar pahala tuan rumah dua tu. Sebab bila kita orang berjuang Islam lalu nampak bendera pas besar, hati kita seronok. Bila kita hati seronok, Nabi kata kau memasukkan rasa seronok dalam hati orang mukmin, kau dapat pahala. Tapi kalau kau letak bendera dacing, hati aku sakit, tuan rumah dapat dosa. Main-main. Sebab apa? Lambang tu lambang kemungkaran, lambang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lambang menentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala puji bagi Allah yang membuka hati tuan rumah dan tuan-tuan dan kita semua untuk berjuang Islam. Ini satu kemuliaan yang Allah kurniakan kepada kita. Takdir Allah, Allah pilih kita ni berjuang Islam. Alhamdulillah. Rumah siapa? Haji Rusdi. Dua-dua tu rumah kayak kita belaka tu. Pasal bapak tu kata berdera kan. Itu kalau buat kain kapan tu boleh bungkus 10 orang tu orang sembahyang.
Jadi kita semua ada kerja masing-masing. As'ad bin Zurarah tak pandai ceramah, tak pandai kempen, tapi dia ada duit, dia ada harta, dia ada rumah, dia ada pengangkutan. Dia sponsor bab tu. Dia bawa Mus'ab ni pergi ceramah kulu kile. Dia tak ada ceramah, tapi dia bab sponsor. Macam itulah kita ni, Allah Ta'ala bagi ada bahagian masing-masing. Yang pandai ceramah. Yang tak pandai ceramah, sponsor. Kalau sponsor pun tak ada juga, berdoa. Kalau berdoa tak ada juga, mati lagi bagus dia. Buang karen dia. Panjat pokok, ikat bendera, macam tu. Janji mesti ada kerja buat supaya kita tak rugi besok kat padang mahsyar. Lakinna Ubayyan lam yakun bihajati ila da'in yad'uhu ila dinillah. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke Madinah, Ubay ni dia tak perlu untuk bertemu Mus'ab untuk beriman dan mempelajari Islam daripada Mus'ab. Kenapa? Dzalika li'annahu kana minal ulama'in nadirin alladhina hadhaqul kitabata fil jahiliyyati wa ashma'ul kutubal muqaddasata allati kanat indal yahud wan nasara bahthan wa darsan fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yunabba. Sebab Ubay bin Ka'ab ini di zaman jahiliyah, dia ni dah dikategorikan sebagai orang alim di Madinah, antara orang yang pandai membaca, pandai menulis. Zaman tu kita sedia maklum, jarang sangat orang Arab yang pandai baca dan pandai menulis. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab ini orang yang pandai baca dan pandai menulis, wa asma'ul kutubal muqaddasah, dan dia menguasai kitab-kitab suci orang-orang Kristian, ahli kitab Taurat, Injil dan sebagainya. Fa'arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diutuskan. Macam kita dah cerita itu kan, bagaimana Salman Al-Farisi mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk yang diajarkan oleh padri-padri yang ramai dia jumpa, menceritakan sifat-sifat keadaan Nabi akhir zaman. Cerita pasal padri ni tuan-tuan, baru-baru ni masa negeri Syria, daripada Turki masuk ke sepadan Syria tu, perasaan berbeza. Masa dulu zaman Hafiz Al-Assad wal Bashar Al-Assad Al-Bengongangi, ada panggil Al-Bengong, zaman bapak dia dulu. Bila kita masuk border Syria ni, hati jadi semacam takut, berdebong. Aduh, ada takut. Adalah benda-benda dia kan. SB penuh sangat dekat Syria ni, zaman-zaman dululah. Masa nak masuk baru ni, sampai-sampai dekat sepadan tu, hati punya happy. Dia tulis dekat border sepadan tu, Free Syria. Pasport pun tak payah cop kan. Kita pergi Singapura pun kena cop pasport bang, pergi Thailand pun kena cop pasport. Masuk Syria tak payah. Malaysia, ahlan wa sahlan, lemak relax, simple present tense, kau tahu tak? Punya seronoknya hati aku ni, ni betul ke Syria ni kan? Siap boleh tangkap gambar dengan askar-askar tepi tu lagi, mujahidin tepi tu lagi. Ringkas ceritalah, bukan nak cerita yang tu lah. Tiba masuk sampai ada tempat yang kita nak pergi tu, dekat Idlib. Idlib ni boleh dikatakan bukan 60% lah, 80% kawasan bandar Idlib yang besar ni telah dikuasai oleh mujahidin. Cuma ada satu kawasan bandar sahaja yang masih dikuasai oleh tentera Bashar al-Assad. Jadi masih lagi berlaku peperangan kat situ. Jadi air tak ada, elektrik tak ada, makanan payah. Malam tu, lepas pada kita orang ziarah keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan, dia kata malam ni korang tidur dekat gereja. Tidur gereja kan. Dia pun bawa kita orang bukan tidur dekat gereja, tidur dekat quarters Tok Imam gereja. Kalau kita kan masjid kan ada quarters Tok Imam kan, orang pun ada quarters padri. Pergilah tidur kat bilik di rumah padri tu. Tidur kat rumah padri. Padri pun dah tak ada, padri pun dah lari tak ke mana, aku tak tahu. Begitu saya dengan kawan saya ni dapat betul-betul bilik padri. Makam tinggi, kau jangan main-main. Bila duduk dalam bilik orang tua tu, penuh kitab Injil, bersepah-sepah. Aku nak je ambil satu bawa balik kan. Kitab dia
Itulah cerita pasal kalimah Allah ni kan. Dekat kitab tu dia apa? Haza kalamullah. Inilah perkataan Allah. Dia Kristian ni, dia dah lama dah guna kalimah Allah, dia dah lama dah guna. Kita je duk bergaduh dekat Malaysia kan. Konon-konon dia pertahankan kalimah Allah, tapi hukum hakam Allah kau tolak. Lebih teruk pada Kristian kau ni. Ya. Jadi tidurlah dekat rumah gereja, rumah padri malam tu tuan-tuan. Itu di bandar Idlib. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dia kenal Nabi SAW, fa'arafahu bismihi al-muhaddad, dia kenal namanya, wa sifatihi al-mumayyazah, dan sifat yang dikurniakan Allah kepadanya, dan apakah alamat Nabi tersebut. Kita sedia maklum dalam bahasa lama disebutkan dalam kitab Injil, nama Nabi Muhammad itu dengan disebut Paraklite. Kemudian sifat-sifat Nabi SAW yang kita dah cerita itu, dia menerima hadiah, dia tidak menerima sedekah, dan di belakangnya mempunyai tanda kenabian. Summa inna Rasulullah SAW hina qadima ila al-Madinati ittakhadha Ubay bin Ka'b katiban lahu. Bila Ubay bin Ka'ab ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan ketika Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, Nabi ambil Ubay bin Ka'ab sebagai juru tulis Nabi, tukang tulis Nabi SAW. Fasadarat uhudun Nabi wa uquduhu wa u'tiyaduhu muzayyalatan bismi hadha sahabi al-jalil, haitsu yaktub fi dhali kulli kitabin syahida alaihi fulanun wa fulanun wa katabahu Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'ab dilantik menjadi penulis rasmi Nabi SAW, juga penulis wahyu Nabi SAW, dan segala surat-surat yang Nabi hantar kepada raja-raja, pembesar-pembesar ditulis oleh Ubay bin Ka'ab, dan di akhir surat itu akan ditulis, surat ini telah disaksikan oleh si fulan bin si fulan di kalangan para sahabat, wa katabahu Ubay bin Ka'b, dan ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Dialah yang mula-mula tulis yang benar, Ubay bin Ka'ab. Lalu perkataan ini, summa daraja ulama'ul muslimin bi ba'di dzalika ala an yuqi'u ma yaktubunahu biqaulihim wa katabahu fulanun, diikuti sampai sekarang. Kalau kita tulis surat, kita akan tulis yang benar si fulan bin si fulan, ya. Jadi yang mula-mula buat perkataan yang benar ini ialah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Jadi benda tu sunnah rupanya, ya, yang pernah dibuat oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad tazawaqa Ubay bin Ka'b min halawatil Qur'anil Karim ma lam yatazawwaqhu illa nafarul qalil min ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengurniakan kepada Ubay bin Ka'ab dapat merasa kemanisan Al-Quran yang jarang-jarang orang boleh dapat kelebihan ini. Faqad ra'a fi kitabillahi ta'ala min raw'atil bayan wa quwwatil i'jaz wa subuwi tawjih. Dia membaca dan melihat di dalam Al-Quran mempunyai raw'atil bayan, betapa cantiknya susunan ayat-ayat Al-Quran dan kekuatan mukjizat Al-Quran, dan betapa tingginya tunjuk ajar daripada Al-Quran. Hatta asbaha syughlahu syaghil wa amalahu al-mutawasil wa rahata nafsihi wa mut'ata fuadihi, sehingga Al-Quran ini menjadi satu benda yang amat penting dalam kehidupan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana yatluhu khaliyan fala yaqta'uhu anhu illa syughlun syaghilun la manduhata anhu. Ubay bin Ka'ab ini disebutkan orang yang rajin baca Quran di kalangan para sahabat Nabi, tak putus baca Quran. Jadi bila cerita bab tak putus baca Quran ni, teringat masa belajar dulu. Masa belajar dulu, saya ada kawan budak Yugoslavia, nama dia Daud Lazy. Nama dia. Dia budak Albania. Muhammad Daud Lazy ni memang rajin sungguh baca Quran. Tak berhenti dalam kelas, luar kelas. Kalau dia bersembang dengan kawan dia budak Yugoslavia kan,
Dia bersembang, tangan dia pegang Quran ni. Sembang wah berapa. Lepas kawan dia pula, dia buka balik Quran baca. Lepas tu kawan datang sembang lagi, sembang. Berapa. Buka balik Quran baca. Dia bagus dia budak ni. Dalam kelas kan duduk saja. Dia kalau dia suka buat benda. Macam tu dia ni. Kan kalau dia pun dapat orang sajalah dia main-main, lepas sembang buka balik baca Quran. Nak kata dia faham, taklah faham, lebih kurang macam aku juga, tapi dia minat baca Al-Quran. Jadi kawan saya ni, tapi berapu lah. Malam nak peksa, dia ajak aku tengok wayang pun tu. Sama je dia. Zaman tu cerita apa? Cerita Titanic. Titanic. Siapa nama itu? Kate Winslet kan? Kau janganlah buat-buat tak kenal, malulah aku. Ustaz boleh kenal, kau tak kenal baik sangat kau orang. Jadi zaman tu zaman cerita Titanic. Dia kata, Nazmi, jom malam ni tengok wayang. Aku kata, ya kerebet tak kan? Kau biar betul nak peksa besok ni kau jangan gelap hati. Jangan macam tu, biasa. Tengok wayang dia malam tu. Selamba dia ada lagi geng dia kan. Tapi Quran tak tinggal. Tante dalam wayang pun baca Quran aku rasa bulan ni. Bila time cuti, musim panas cuti kan, cuti budak Yugoslavia, budak Eropah ni dia balik lah. Kita yang Malaysia tak balik, sengih-sengih kat Syria je lah. Dia balik, dia boleh cerita kat aku, Nazmi, balik baru ni best lah, dia kata. Kenapa? Aku dating dengan awet aku. Astaghfirullahaladzim. Ittaqillah ya Daud. Kau dating dengan awet kau berdosa, mana boleh haram? Aku dating bukan 2 orang, 3 orang. Oh Alhamdulillah, okey lah. Siapa nombor 3? Syaitan, dia kata. Datang sungguh kata ni. Selama setan nombor 3 dia kata. Lepas tu dia suka kakak suka baca Quran dengan rajin sungguh baca Quran. Lamalah kawan dengan dia, sampailah dia saya habis belajar, dia pun belajar, kita pun tak berhubung kan. Saya pun balik Malaysia mengajar dekat Kemaman, lepas tu balik semula ke Kuam. Satu malam bulan Ramadan, balik ngajar. Rasa-rasa balik ngajar suruh session 8 kot berkasi-kasi ni. Masa tu duduk Kuang lagi. Malam Ramadan, buka radio, dengar masa tu ada buat pertandingan bacaan Al-Quran peringkat. Kan biasalah negara kita ni kan tiap-tiap Ramadan kan ada buat bacaan ni lawan musabaqah ni kan. Rasa sebelum Ramadan. Jadi buka-buka radio dengar baca Quran. Ana dengar macam je suara mamak ni member aku ni. Kita kenal suara dia tu. Dah habis baca Quran, dengar pengacara. Begitulah bacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh wakil Yugoslavia Daud Lazy. Member aku. Ya sungguh. Kau datang. Besok tu aku belilah surat khabar. Ya sungguh keluarlah muka dekat paper wakil Yugoslavia. Kita pun pergi cari dia dekat PWTC lah kan. Jumpa punyalah seronok kan. Jumpa. Lepas tu dia bawa bini dia. Dia kata ni bini aku, masa aku dating, kau ingat tak itu? Yang aku dating dengan setan ni, dia bini aku ni. Akhirnya jadi wakil Yugoslavia. Memang bacaannya memang antara yang terbaik lah. Zaman saya belajar dulu, budak ni bacaan dia memang terbaik. Kan kita kan budak kan banyak share yang budak bosnya yang jadi imam baca sedap tu kan. Dia orang belah-belah sana tu memang bacaan Quran dia orang antara yang terbagus. Banding kita Melayu ni, kau jangan tanyalah. Melayu ni baca malu, bunyi Jawa, syaratal haji gang. Jadi tuan-tuan abang semua, itulah kawan saya, walaupun dia mengapu tapi dia tak tinggal Al-Quran. Kita ni insya-Allah insya-Allah kita ni semua nakal belaka, ada perangai tak senonoh. Tapi bila kita buat benda tak elok, kita baca Quran supaya Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah macam mana kita hanyut, kita akan ditarik balik ke tebing. Kita akan balik semula ke tepi. Itu insya-Allah, yakinlah ya, dengan syarat jaga baca Quran, doa banyak-banyak. Ya Allah, peliharalah aku, keluarga aku, rumah aku. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada Pakatan Rakyat pada PRU ke-13, insya-Allah. Amin. Antara doa yang makbul lepas baca Quran. Lepas baca Quran, doa makbul. Wa kana yatadabbarahu muta'alliman wa mutafaqqihan hatta ghada min awsaqi hamalatil Qur'ani bainal muslimin
sehingga Ubay bin Ka'ab ini menjadi salah seorang yang paling dipercayai bab menjaga Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana an-nas yaqulun, orang ramai berkata di zaman Nabi, arhamul muslimina bi ummati Muhammadin Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling merahmati orang Islam di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar ni orang yang paling menyayangi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk fikir siang malam pasal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar seorang yang amat sensitif, bila baca Quran mudah menangis. Wa aqwahum fi dinillahi Umar bin Al-Khattab, dan orang yang paling tegas dalam agama Allah ialah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa aqdahum bainal mutaqadin Ali bin Abi Talib, dan hakim yang paling bijak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ali bin Abi Talib. Wa arafuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal, dan yang paling reti bab halal dan haram Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ni sahabat Nabi yang antara yang termuda yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia menjadi duta Nabi ke Yaman yang pertama. Kalau Mus'ab bin Umair Nabi hantar ke Madinah menjadi duta Nabi yang pertama, Mu'adz bin Jabal menjadi duta Nabi yang pertama ke Yaman. Ketika Nabi SAW menghantar Mu'adz bin Jabal nak pergi Yaman, jadi YB kat sana. Zaman dulu dialah duta, dialah YB, dialah hakim, dialah qadi, dialah pakar rujuk bab agama, dia Melaka dulu. Ya, seorang manusia di zaman Nabi ni lengkap ada belaka Allah bagi dekat dia. Jadi Nabi SAW tanya dekat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, aku nak hantar kau dekat Yaman. Kaifa taqdi idza urida laka qada'un? Macam mana kau nak menjatuhkan hukuman kalau berlaku masalah dekat Yaman? Macam mana kau nak buat? Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, aqdi bi kitabillahi. Saya akan menghukum dengan Al-Quran. Saya akan cek dulu ada tak hukum tersebut dalam Al-Quran. Kalau ada, saya akan rujuk Al-Quran. Nabi tanya lagi, fa illam tajid fi kitabillahi, kalau dalam Quran tak ada, kau nak buat macam mana? Aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya lagi, fa illam tajid fi sunnati, kalau kau tak jumpa dalam hadis pun tak ada, dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Ini hukum contemporary. Kau nak buat macam mana? Ya. Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Mu'adz bin Jabal kata apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad dengan pendapat aku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan aku takkan melampau. Bila dia kata macam tu, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu, maka Nabi tepuk dada dia. Alhamdulillahillazi waffaqa rasulillahi bima yarda Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang mempersetujui utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa jawapan dia kan. Macam mana kau nak menghukum bila kau sampai dekat Yaman? Dengan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tak ada, dengan hadis Nabi. Kalau dalam hadis Nabi tak ada, aku akan berijtihad. Ada benda-benda yang Quran tak sebut dan hadis tak sebut. Benda yang Quran sebut ada, tu banyak ada. Contoh macam aqimus salah wa atuz zakah kan, berdirikan sembahyang, tunaikan zakat.
Ada benda yang Quran tak sebut tapi hadis berdetailkan. Contoh, berapa waktu sembahyang, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, berapa bahagian zakat, yang didapat berapa banyak, yang didapat berapa banyak, didetailkan. Itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Quran tak sebut benda tu, tetapi disebutkan dalam hadis. Tetapi ada juga hukum-hukum yang kontemporari yang Quran tak sebut, hadis tak sebut. Contohnya apa dia? Contohnya pilihan raya. Mana sebut dalam Quran, mana sebut dalam hadis. Sebab tu bila ada orang yang tak berapa nak mengaji ni, dia kata pilihan raya bid'ah. Seronoklah abno. Bid'ah. Tahu dek BN ni, bila orang kata pilihan raya bid'ah, mana kita tak boleh masuk pilihan raya sebab demokrasi ni kapai belaka. Dia kata macam tu kan. Oh, seronoklah buat tu. Memerintah sampai mampus macam Fir'aun, kau tahu tak? Sebab apa kita kata ni semua bid'ah belaka, Nabi tak buat. Kita pun biarkan puak-puak zalim, puak-puak rasuah, puak-puak fasik pegang pemerintahan. Maka pilihan raya ini diibaratkan, Nabi kata al-hikmatu dalatul mu'min fa'ina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kecerdikan itu merupakan hak orang Islam yang tercicir. Di mana-mana kau dapat, kau ambil benda tu. Jadi negara kita ni mengamalkan demokrasi. Kita diberi peluang untuk menukar kerajaan berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Ya kan, tiap-tiap tahun 5 tahun sekali. Ditukar kerajaan dengan cara pilihan raya. Kalau kita tak ambil kesempatan, bodoh lah kita ni. Ya, tapi ada orang kata, oh mana boleh, Nabi tak ajar bid'ah. Oh, seronoklah buat tu. Maka disitulah terbukanya bidang ijtihad, masuk pilihan raya. Ya, untuk apa? Untuk kita ada kuasa. Kalau kita tak ada kuasa, kita tak boleh buat apa benda. Macam Tok Guru Nik Aziz kata kan, Tok Guru Nik Aziz kata punca dia masuk pilihan raya ni, dulu masa mula-mula dia balik mengaji, balik belajar, dia mengajar dekat surau orang, surau kampung dia lah, dia mengajar dekat masjid. Arak, harai, apa lagi, judi, harai, gapo-gapo dia, harai je lah. Haram, orang KL kata kan? Orang Kelantan kata harai. Macam tu. Tapi sekadar cakap aja, tak boleh buat pasal kau tak ada kuasa. Bila Tok Guru masuk pilihan raya, menang, diberikan kuasa oleh Allah, baru boleh ubah. Itu pentingnya kuasa. Maka Parti Islam Malaysia berijtihad masuk pilihan raya. Ya, walaupun zaman Nabi tak ada benda macam ni. Ijtihad ni dua, tuan-tuan. Kalau betul ijtihad, kau dapat 2 pahala. Kalau salah ijtihad kau tetap dapat 1 pahala. Yang penting mesti dapat pahala punya. Pupang, kita pun buat kerjasama politik berdasarkan ijtihad juga. Ada petunjuknya berlaku di zaman Nabi SAW. Nabi pernah bekerjasama dengan orang kafir dekat Mekah. Nanti ada orang kata itu orang kafir, ustaz. Kita hari ni ada Cina, ada India, sama lah tu bodoh. Geramlah aku. Sama je. Ya. Tuan-tuan, sebagai contoh ya, banyak sangat kalau kita nak buka dalam sirah ni, bab boleh kita meminta bantuan daripada orang kafir, bekerjasama dengan mereka dengan syarat menguntungkan Islam, untuk menegakkan keadilan. Boleh, hukumnya harus. Bukalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang biasa kita dengar, peristiwa Hilful Fudul. Hilful Fudul ni, peristiwa ni berlaku di zaman Nabi belum menjadi Nabi lagi. Nabi belum jadi Rasulullah lagi. Umur Nabi baru 35 tahun. Masa tu dapat anak yang bongsu, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Berlaku satu peristiwa, ada orang luar berniaga dekat Mekah. Berniaga, tiba-tiba barang dia diambil tetapi tidak dibayar barang tu. Lalu orang ni mengadu dekat pembesar-pembesar Quraisy, wahai orang Quraisy, tolonglah aku dizalimi, orang aniaya aku, orang ambil barang aku tapi tak bayar. Apa barang? Macam tu lah kan. Dia sedih lah orang buat zalim ke dia. Lalu puak-puak Quraisy ni kata, peduli apa kau? Kau bukan Quraisy, sini Wan Quraisy. Jadi ada kat situ Wan Quraisy. Dah lama dah Wan Quraisy, Wan Malaysia ni tuan-tuan. Tok Wan lagi lama. Ya, dah lama dah benda ni.
Engkau tak ada hak kat sini pasal kau bukan orang Mekah. Dia kata tolong takdir Allah. Di kalangan kafir Mekah ni ada yang bersimpati dengan lelaki ini. Antara yang bersimpati ialah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ni kira otai Mekah juga. Dia kata mana boleh korang ni walaupun dia bukan orang Mekah, tapi dia masuk ke Mekah, kau kena jaga kebajikan dia. Lalu Abdullah bin Jud'an panggil mana-mana kafir yang bersimpati dengan lelaki ini. Lalu dibuat satu perjanjian yang panggil apa? Hilful Fudul. Isi kandungan perjanjian itu, kita mesti menegakkan keadilan kepada semua, sama ada orang Mekah ataupun orang luar Mekah. Jangan zalimi orang. Maka Nabi SAW dengan pakcik dia Al-Abbas hadir dalam program tersebut. Nabi kata, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan. Sesungguhnya aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an yang aku lebih suka perjanjian itu daripada diberikan kepada aku humurun na'ami, unta warna merah. Unta warna merah kita sedia maklum kenderaan yang paling mahal. Kalau hari ni kereta Bentley lah, lebih kurang macam tu. Maknanya kalau Nabi kata diberi dua pilihan, kau nak ambil Bentley ke kau nak ikut perjanjian damai ini, perjanjian keadilan, Nabi kata aku lebih suka perjanjian keadilan ini. Nabi hadir dalam peristiwa tersebut. Tapi masa tu belum Nabi menjadi Rasul. Bila Nabi dah jadi Rasul, Nabi ijtihad buat kali kedua. Nabi kata apa? Lau du'itu bihi fil islami la ajabtu. Nabi kata kalau diorang ajak sekali lagi aku bersama-sama dengan mereka untuk menegakkan keadilan dalam peristiwa yang seperti itu, la ajabtu, aku akan bersama dengan mereka. Nak ajarnya, kalau kita nak menegakkan keadilan dengan sesiapa pun, kita wajib sokong. Betul ke tak betul? Itu benda kena belajar. Tapi pok-pok BN ni, geramlah aku ni. Kata goblok karang marah, belajar tak nak. Cakap emosi, belajar. Kitab ada, rujuk. Itu penting majlis ilmu. Sebab tu diorang takut majlis ilmu ni hidup. Bila majlis ilmu hidup, rakyat reti faham ada skul punya orang. Dia payah nak goreng, dia payah nak kelentong. Tapi kalau kita tak reti bang, sedap-sedap dia kelentong. Kalau orang kampung dekat Firdaus Sungai Tengi, kena kelentong gitu kan? Parit Haji Muprat, wak kedodor semua-semua tu, kena kelentong macam tu je. Tapi bila orang duduk dalam majlis ilmu, kau belajar sirah, di dalilnya Nabi kata lau du'itu bihi ilal islami la ajabtu. Kalau mereka ajak aku untuk bersama-sama dengan mereka membuat perjanjian menegakkan keadilan, la ajabtu, aku akan sahut panggilan tersebut. Contoh lagi, ketika Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu nak berhijrah, pada awal-awal hijrah dulu, yang Nabi SAW minta sahabat pindah ke Ethiopia. Abu Bakar As-Siddiq pun siap-siap barang pack-pack nak pindah ke Ethiopia. Dia pun keluar daripada Mekah sampai dekat sebuah kampung bernama Barkul Ghiman. Barkul Ghiman ni makna dia tempat duduk unta. Biasa unta akan parking kawasan tu. Elok Abu Bakar sampai dekat situ, datang seorang lelaki kafir orang Mekah bernama Ibnu Duhunnah. Ibnu Duhunnah, nak senang nama dia kau ingat Idgham Ma'al Hunnah, senang, selesai masalah. Ibnu Duhunnah ni kafir. Dia kata ya Abu Bakrin illa aina anta zahibun. Wahai Abu Bakar, kau nak ke mana? Abu Bakar kata aku nak keluar daripada Mekah. Kenapa? Orang Mekah halau aku. Ibnu Duhunnah kata apa? Inna rajula mithluka la yukhraj. Orang baik macam kau ni jangan keluar Mekah. Masuk balik aku protect kau. Padahal dia DAP, kau tahu tak? Ibnu Duhunnah tu DAP macam tu. Tapi dia bersimpati dengan Islam. Dia bersimpati dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pasal dia tahu Abu Bakar orang baik. Dia tahu benda ni. Jom masuk, dia kata. Bila masuk Mekah, kita semua tahu, kalau orang masuk ke Mekah, dia kena buat tawaf kudum. Ya, Tahiyatul Masjidil Haram ialah tawaf. Tawaf kudum, sunat buat tawaf. Jadi Abu Bakar nak tawaf takut. Dia orang Islam. Orang kafir dah bawa poster semua dah. Tak boleh. Orang Islam tak boleh tawaf. Ibnu Duhunnah kata tak apa Abu Bakar. Tawaf. Aku ada.
Abu Bakar tawaf, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi ada yang ada. Dia pasal pelak ni. Siapa suruh kau tawaf? Kau kan Pakatan Rakyat. Contoh. Apa kata Ibnu Dugunah? Ibnu Dugunah kata, Abu Bakrin fi jiwari. Abu Bakar dalam protection aku. Padahal dia kafir. Korang jangan nak apa-apakan dia. Aku protect dia. Biarkan dia tawaf. Orang kafir semua terperanjat. Apa cerita kau ni? Biar betul. Dia pun tak berani pasal Ibnu Dugunah tu kategori ayah dia tergelai juga. Kau tahu. Apa cerita kau dah tukar colour apa? Aku tak tukar colour. Aku maintain kafir lagi. Dan apa cerita? Abu Bakar orang baik. Aku tahulah. Dia kawan aku. Biarkan dia tawaf. Lalu Abu Bakar tawaf. Habis tawaf, Ibnu Dugunah kata, wahai Abu Bakar, balik rumah kau, beribadatlah kau, baca Quranlah kau kat rumah kau. Abu Bakar menerima tawaran ini. Maknanya harus bekerjasama dengan orang kafir bila menguntungkan Islam. Belajar benda macam tu. Tapi puak-puak tu tak nak belajar. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Buta, pekak, tuli, bisu, tak ada otak. Kan? Besok dekat padang mahsyar bila Allah Taala tanya, kenapa tak berubah, kenapa degil sangat? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqa li ashabis sa'ir. Ditanya besok kat padang mahsyar, kenapa kau tak berubah, kau tolak Islam, kenapa? Dia jawab apa kat padang mahsyar besok? Wa qalu law kunna nasma'u, kalaulah kami dulu masa dunia dengar, au naqilu, kami guna otak, makut nabi ashabis sa'ir, kami takkan jadi ahli neraka. Abang nak cakap macam tu, tak payahlah. Jadi Abu Bakar ni dia balik rumah. Bila dia balik rumah, dia beribadat, dia mengaji, dia ni sensitif tau. Bila dia baca Quran, dia menangis. Menyebabkan, jadi rumah Arab ni rapat-rapat. Orang perempuan lalu, budak-budak lalu dengar nangis. Kata, rumah siapa tu? Rumah Haji Bakar. Apa nangis gitu tu? Apa? Tak tahulah naknya ke dia. Abu Bakar tu kan orang baik kan? Orang baik dia. Orang buat apa ke dia? Tak tahulah. Puak-puak makan ni bodoh bengong ni. Yang cakap tu kayak kafir belaka. Tapi ada yang simpati dengan Abu Bakar. Dengan sebab simpati tu ada yang masuk Islam, menguntungkan Islam. Akhirnya nak kabur, Ibnu Dugunah ni beri protection kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Contoh yang lain, ketika Nabi SAW dengan para sahabat diboykot selama 3 tahun, tak dimakan, tak diminum tu kan, 3 tahun dipanggil Amul Muqata'ah. Akhirnya di kalangan orang-orang Quraisy pun ada yang tak tahan. Ada 5 orang, Abul Bukhturi, Zam'ah bin Al-Aswad, adalah 3 orang lagi yang saya lupa namanya. 2 orang ni pun kafir juga. Dia kata, apa nak jadi ni? Kita sampai bila kita nak tengok Muhammad, keluarga dia, kawan-kawan dia mati ke bulu, sedangkan kita boleh bersenang lenang, makan, duduk dengan anak bini, boleh berjual, boleh beli, boleh pergi kenduri. Muhammad dengan kawan-kawan dia ke bulu. Sampai bila nak macam ni? Korang ni tak ada hati perut ke? Lalu 5 orang ni kata, betul lah cakap Haji, tak sepatut kita buat macam ni kan? Haji belaka tu. Hari-hari pergi haji pun tahu. Rumah depan Kaabah. Lahir geng-geng haji kafir ni, dia kata apa? Tak boleh jadi, kita kena putuskan boykot ini. Maknanya kita kena hentikan boykot ini. Akhir dia berpakat tau. Dia kata besok kita akan buat pengisytiharan depan Kaabah, depan Abu Jahal, Abu Lahab. Korang ni jangan, korang buat-buat dek lah. Kau tengah ni seorang tengah beli nasi lemak, ni tengah beli nasi kerabu, ni tengah beli daging, ni tengah beli roti. Kau berpecah-pecah macam tu. Nanti aku pergi dekat Kaabah, aku cakap, wahai orang-orang Mekah, kau datanglah, kau buat ada apa macam tu. Besok tu diorang buat, antaranya kalau tak salah saya Abul Bukhturi ataupun orang yang lain, antara 5 orang ni, dia pergi depan Kaabah, dia kata apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sampai bila kita nak biarkan Muhammad dan keluarga dia dan kawan-kawan dia kebuluran? Orang lain semua makan, kita biarkan mereka kebulu. Ini tak betul, ini zalim. Jadi yang member dah pekat, pergi. Betul, kita sokong. Siap sepanduk lagi. Kau jangan berhenti. Abu Jahal kata, datang bewok ni main mana pula sepanduk ni? Abu Jahal kata, ini sudah lain macam tadi. Semalam tak ada meeting macam ni pun. Tiba-tiba dia orang pakat.
Bila dia orang cakap macam tu, rupa-rupanya ramai juga orang kafir yang simpati. Betul ji, betul, kesian ke Muhammad, melampau dah kita di 3 tahun tak bagi apa. Kan? Super macam BN buat ke Kelantan tak bayar royalty. Sama dia tu perangai tu. Panggil puak-puak. Oh, geram berlaku ni. Puak-puak jahil berlaku. Akhir diorang masuk dalam Kaabah, diorang ambil surat yang buat boykot tu, dia koyak dalam Kaabah juga. Surat tu pun dah habis kena makan anak-anak. Ya, sampai Nabi kata apa? Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku perang Badar. Nabi kata, korang bila perang nanti, kalau nampak Abul Bukhturi, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Pasal dia banyak tolong kita masa dekat Mekah dulu. Pada kafir tu. Kan? Itu nak khabarnya Nabi menerima pertolongan orang kafir yang menguntungkan Islam. Kemudian Nabi SAW ketika balik daripada berdakwah di Taif, Nabi balik dakwah dekat Taif, orang Taif maki Nabi, baling Nabi. Nak masuk Mekah pun tak berani, pasal geng-geng Mekah semua dah nak belasah Nabi dah. Lalu Nabi SAW hantar wakil bertemu dengan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni pun kafir juga, tapi pesen kafir macam DAP itulah, yang simpati dengan Nabi SAW. Nabi kata, wahai Mut'im, aku nak masuk ke Mekah, boleh tak engkau protect aku? Mut'im kata, orang macam kau wahai Muhammad mesti dijaga. Dia pun balik rumah dia, dia jumpa anak beranak dia. Mut'im bin Adi ni pun ayah dia juga, bukan 3 line, double line lagi, kau tahu. Jadi anak beranak dia ramai dekat Mekah. Dia kata, semua siap-siap, pakai baju besi, topi besi, senjata keluar sekali. Nak pergi perang mana ni ayah anda? Bukan perang, protect Muhammad. Semua ikut belaka arahan, pakai baju perang siap-siap, sambut Nabi Muhammad masuk ke Mekah. Orang kafir yang tengok, gak natang ni, dia kata. Mana gitu? Abu Jahal bolam, sakit kepala belaka. Nabi bekerjasama bila mana menguntungkan Islam. Dan takdir Allah, apa yang pernah Nabi buat itu berlaku di bumi ini, di sebuah negara nama Malaysia. Dekat negara lain tak berlaku benda ni, Syekh, betul. Kau tanyalah ikhwan muslimin dekat Mesir, kau tanyalah mana-mana gerakan Islam dekat dunia ni, peristiwa ataupun yang dibuat oleh parti Islam se-Malaysia dekat Malaysia ni menjadi rujukan diorang pun respect. Sebab dia kata dekat Mesir mana ada Cina, mana ada India, mana ada Kadazan, Dusun, Senoi Perak, tak apa-apa semua tu kan, mana ada. Malaysia caca marba, macam-macam ada. Maka takdir Allah Ta'ala berlaku benda ni dekat Malaysia, dan ulama kita berijtihad, memikirkan hukum begini, bincang, keluarlah natijah harus bekerjasama bila mana menguntungkan Islam. Sebab tu tuan-tuan, sirah Nabi ni dia punya kekuatan hujah dia sampai hari kiamat. Kau tahu tak? Kita belajar sirah Nabi, dia punya hujah tu kuat sampai hari kiamat. Tak macam kau belajar sirah hang tua, hang jebat, hang melekiu, hang pi mana, hang dah makan kau belum? Kepala otak hang kan. Itu punya sirah tak ada faedah. Kau tahu tak? Buat lari tonteja tak apa semua kan, tak Melayu hilang di dunia semua tu, tak ada faedah belaka. Tetapi sirah Nabi SAW hidup sampai hari ini. Hidup sirah Nabi ni. Sebab tu segala puji bagi Allah yang memberikan ilham kepada ulama-ulama kita untuk buat kerjasama ni. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dah confirm dah? Dah confirm dah? DAP pakai lama pas? Confirm dah? Ke Syekh? Tengok. Kerja Allah belaka. Entah bayang. Dulu dimomok-momokkan. Kaum Cina cukup takut dengan memakai jubah serban. Tengok janggut ni apa ni, nak bunuh orang ni kan. Ini semua pop. Geram, sabar. Ya, geram. Bujur dah aku sumbat malam ni. Kalau tak sumbat aku karate dah meja ni. Kau jangan main-main. Dulu dimomok-momokkan Islam ni ganas lah, habis potong tangan lah, potong kontol lah, tak apa-apa lagi lah, dia kata kan. Ulama ni sabar Syekh, sabar buat kerja, berdakwah, buat forum, bincang dengan non-Muslim kan. Macam ada satu forum baru ni dekat Gombak tak sana, bila wakil Cina tu cerita pasal hudud, dia kata rupa-rupanya dekat negara Cina pun dulu punca ada kongsi-kongsi gelap ni untuk menjaga keselamatan. Ya, sebab dulu dia kata kalau orang curi-curi pun dekat Cina pun ada hudud juga, potong tangan. Jadi benda ni sebenarnya bila Allah dah kata dalam Al-Quran, nakalan minallah, undang-undang Allah ni sebagai protection daripada Allah. Betul lah Allah kata tu. Tapi ada puak-puak munafik
di kalangan bangsa Melayu yang beragama Islam. Puak-puak munafik ini melaga-lagakan tak habis-habis, keluar kakak sakabah, melaga-lagakan, buat fitnah, bakar. Tu kerja dia. Tetapi Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Allahu Akbar. Ya, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka cuba nak memadam cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan agamanya sekalipun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Lalu takdir Allah, satu ketika dulu amat takut mereka dengan lambang bulan ni tuan-tuan, dengan sebab media masa yang berat sebelah ini. Sekali hari ini takdir Allah, subhanallazi khalaq, maha suci Allah, DAP bertanding atas tiket lambang PAS. Takbir! Wow. Kau tengok kan, nanti kau tengok meriah je dekat Malaysia ni, semua pakai bulan belaka. Roket dah sampai bulan, punya lama terbang tu. Akhirnya pada hari ni berapa bulan? Sampai juga ke bulan. Kerja Allah. Nanti kalau menang dekat Penang tu, itu pun PAS menang tu, kau jangan main-main. PAS menang tu jangan main-main, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Semua dekat Kepung, PAS menang Kepung tu, kau jangan main-main. Hayya mau pi kolai lama, tingtong kan. Semalam terisakok dah kata dah, perlu panggil saya Ustazah. Ustazah Keresatok. Nak kabarnya dah pecah benteng yang selama ni digembar-gemburkan, ditakut-takutkan antara Islam dengan non-Muslim. Yang menakutkan itu bukan orang kafir, orang Islam yang munafik punya kerja. Sedangkan Islam ini rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Akhir bertanding dengan lambang bulan, kerja Allah Ta'ala belaka. Haji Kapasik. Mungkinlah nantilah kot-kot ya, ada orang kata dah macam ada ustaz, ada kafir kan. Gini tuan-tuan ada hadis Nabi yang sahih Bukhari. Orang kafir bertanding atas tiket Islam, lalu dimenangkan Islam. Dia orang kafir, dia tak beriman pun. Nabi sebut dalam hadis, kau ingat betul-betul hadis ni, pendek je. Nabi sebut, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajirin. Nabi kata, hadis ni sahih Bukhari. Innallaha yu'ayyidu hadzal din, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini, memberikan kemenangan kepada agama ini, birajulin fajirin, dengan kerja orang lelaki yang jahat. Fajir ni orang yang banyak buat dosa, orang kafir. Maknanya dengan bantuan orang kafir, dengan bantuan orang jahat, Islam boleh menang. Ini Nabi sebut dalam hadis. Bukan kita je, kita taklah jahat, insya-Allah kan. Kita beriman, kita nakkan Islam. Tapi Allah dah sebut, Nabi dah sebut dalam hadis bahawasanya agama ini dikuatkan oleh golongan-golongan yang fajir. Kan berlaku zaman Nabi SAW yang kita dah cerita berapa kali kan, yang Quzman yang lawan menentang orang kafir, dia bunuh 7 hingga 8 orang kafir, dia seorang bunuh. Tiba-tiba mati dalam keadaan rosak akidahnya dengan sebab dia berjuang atas dasar asabiyah, atas dasar perkauman. Nabi kata, in kana qad qala zalika huwa finnar, kalau dia berjuang atas dasar untuk mempertahankan tanah air Madinah, dia masuk neraka. Tapi dia seorang bunuh 7 hingga 8 orang kafir. Maknanya satu benda yang hebat. Nak bunuh seorang kau ingat senang apa? Tapi dia belasah 7 hingga 8 orang. Maka Nabi kata, innallaha yu'ayyidu hadzal din birajulin fajirin. Allah menguatkan agama ini dengan seorang lelaki yang fajir, yang kafir, yang banyak dosa. Ini kerja Allah Ta'ala belaka. Ala kulli hal, kita doa pada Allah supaya mereka-mereka ni yang berjuang atas lambang PAS ni, insya-Allah dibuka pintu hati mereka untuk menerima Islam sebagai cara hidup, insya-Allah. Amin. Benda tak mustahil dan boleh kita doa. Boleh kita doa, kita kata, ya Allah, kau kuatkan Islam dengan Lim Guan Eng. Amin. Tak ada masalah. Ya Allah, kau kuatkan Islam dengan Karpal Singh. Amin. Ya Allah, kau kuatkan Islam dengan Lim Kit Siang. Amin. Tak mustahil. Sebab Nabi pernah berdoa. Nabi kata apa? Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar Al-Khattab. Padahal Umar masa tu kafir. Umar masa tu kafir, bersaing dengan Abu Jahal. Nak rebut satu kursi jugalah, kursi parlimen dekat Quraisy tu. Ni Abu Jahal dengan Umar Al-Khattab, dua-dua kali para belaka.
Maka Nabi tengok antara dua-dua ni, Nabi nampak Umar walaupun dia kafir, dia ada baik sikit. Ada riwayat sebut Nabi doa dengan dua-dua nama sekali. Allahumma a'izzal islama bi ahdi Umaraini, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Amr bin Hisham. Nabi kata, ya Allah, kau kuatkan Islam ini dengan salah seorang dua yang bernama Amr, sama ada dengan Umar bin Al-Khattab ataupun Amr bin Hisham, nama dalam maikat Abu Jahal. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi untuk Umar Al-Khattab. Lalu dia masuk Islam dan menjadi seorang yang amat hebat berjuang dalam Islam, sehingga diberi gelaran Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kerja Allah. Allah cipta mereka belaka. Siapa sangka? Jauh di sudut hati saya nak sangat tengok benda macam tu, kan? Lim Guan Eng, seorang Cina, non-Muslim, tapi sanggup masuk penjara satu ketika dahulu dengan sebab mempertahankan maruah seorang gadis Muslim yang dirogol oleh bangsa Melayu sendiri. Orang Melayu pun tak berani masuk penjara pasal nak pertahankan budak perempuan tu. Tak ada orang Melayu berani masuk penjara. Tapi dia seorang Cina, non-Muslim, dengan atas dasar simpati kepada nenek budak perempuan ni, pertahankan maruah budak perempuan ni, akhir masuk penjara. Tu nak kata lawan Melayu, nak kata lawan Islam. Luku kepala tak pasal geram, kan? Orang ni dah baik, cuma tak dapat petunjuk Allah lagi. Nak kata macam mana? Masalah petunjuk Allah bukan kerja aku, bukan kerja korang, bukan kerja Nabi, bukan kerja Rasul. Ini kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitirin. Kerja kau wahai Muhammad, sampaikan Islam, ceritakan Islam. Nak ubah ke tidak, tu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sebut banyak kali, kalaulah taufik petunjuk tu ada pada tangan Nabi dan Rasul, dah lama Abu Lahab masuk Islam, pakcik Nabi. Dah lama Abu Talib masuk Islam. Dah lama yang paling ramai penganut agama Islam umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, pasal dia paling lama berdakwah. Tapi tadi Allah, Nabi Nuh berdakwah punya lama, dia yang paling sikit umatnya, 80 orang. Nabi Nuh tu kalau masuk bertanding pilihan raya, tuan-tuan, hilang wang deposit gitu tak? Jangan main-main. Ini tuan-tuan semua, apa yang saya nak cerita tadi, ijtihad para alim ulama yang merupakan antara masdar untuk mengeluarkan hukum selain daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad. Sebab tu Nabi tanya dekat Muaz, macam mana kau nak menjatuhkan hukuman? Aqdi bi kitabillah fa illam ajid fa bi sunnati Rasulillah wa illam ajid ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku menjatuhkan hukuman dengan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran tak ada, aku akan menjatuhkan hukuman dengan hadis. Kalau dalam hadis tak ada, aku akan berijtihad. Maka para alim ulama berijtihad, lalu keluarlah kerjasama dengan non-Muslim. Sebab tu macam kita katakan tadi, apa yang dibuat oleh parti Islam Sebelah Sepas di Malaysia ni, tuan-tuan, mendapat perhatian seluruh gerakan Islam seluruh dunia. Di Pakistan, di India, di Mesir, di Palestin, di Maghribi. Sebab isu dekat Malaysia tak ada berlaku dekat negara-negara Arab. Allah Ta'ala takdir berlaku dekat negara Malaysia. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Wa man nasru illa bin indillah. Kemenangan hanya daripada Allah. Kita ni sebagai hamba Allah, buat kerja Allah aja. Kita ikut apa yang Allah ajar. Okey, pasal besok nak pergi penamaan calon, semangatlah sikit malam ni bangun. Seterusnya, orang berkata zaman tu, wa a'lamahum bil faraid Sayyiduna Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang paling alim dalam bidang ilmu faraid, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmu faraid, ilmu yang mula-mula Allah angkat daripada bumi. Dah tak ramai orang menguasai ilmu faraid, ilmu harta pesaka. Kita kalau mak bapak mati tinggalkan harta, wajib bahagikan harta pesaka tu melalui faraid. Tak boleh kau kata kita bagi sama rata ya, berdosa kau. Berdosa, tak boleh. Sebab nas Al-Quran dah sebut, lelaki banyak mana, perempuan banyak mana, dah sebut dah bahagian-bahagian dalam Al-Quran. Kalau kau buat sama rata, kau berdosa. Maka bercanggah dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak juga bagi sama rata, boleh. Begini caranya, bahagi dulu ikut faraid. Bagi dulu ikut faraid. Lelaki banyak ni, perempuan banyak ni. Dah dapat belaka bahagian masing-masing, kumpul bahagian. Okey, kita adik-adik semua dah pakat dah, masing-masing dapat bahagian. Kita nak
hibah. Hibah ni mana kita nak hadiahkan bahagian kita, kita bagi sama rata. Semua dapat 10,000 seorang belaka, sama belaka. Okey, setuju? Semua setuju? Okey, settle. Dibimbangi ada yang tak setuju. Sebab dia kata ni hak aku. Kan? Hak dia dalam faraid dah ada. Tiba-tiba kau nak bagi sama rata. Itu yang tak boleh tu. Tapi kalau semua dah setuju, setelah pembahagian faraid dibuat, barulah boleh. Itu yang paling alim dalam ilmu faraid, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa asdaqahum lahjatan Abu Dzar al-Ghifari, orang yang paling benar percakapannya. Maknanya kalau dia cakap, dia buat. Dia cakap mesti dibuat. Siapa dia? Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar ini contoh sahabat Nabi yang Nabi kata engkau tak layak pegang jawatan. Ya? Di kalangan sahabat Nabi yang mulia ni, bukan semua mampu pegang jawatan. Ada yang mampu jadi orang kata apa? Orang politik, dan ada yang tak mampu jadi orang politik. Antaranya Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata, wahai Abu Dzar, innaha la amanatun wa innaha la khasaratun wa nadamatun amama Allah yaumal qiyamah. Nabi kata, wahai Abu Dzar, amanah ni berat, aku memang kau tak mampu. Besok dekat padang mahsyar nanti kau akan dihina, kau akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ya sahabat yang Nabi kata kau tak boleh pegang jawatan, dan ada sahabat-sahabat yang diberikan jawatan dengan sebab mereka berkelayakan. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa amanuhum ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Dan yang paling amanah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu. Yang kita sedia maklum, Abu Ubaidah ni diberi gelaran Aminu Hazil Ummah, yang paling amanah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab dia bunuh bapak dia dalam perang Uhud. Bapak dia kafir. Bapak dia nak lawan dengan dia. Dia kata, Allah, bapak aku lagi. Dia lari tempat lain. Bapak kata, lawan aku lah kalau kau berani. Alah, boring betul lah orang tua ni. Dia lari-lari, bapak dia follow. Lala dia pun tak tahan, dia belasah bapak dia, perangang, mati orang tua ni. Jadi bapak dia mati. Besok keluar dekat utusan lawyer dekat Mekah, kau tahu, buka depan, Abdullah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bunuh bapak sendiri, Muhammad yang ajar. Keluar dekat buka depan utusan lawyer Mekah, kau tahu. Nabi pun pening nak jawab, Abu Ubaidah pun pening nak jawab. Lalu Allah turunkan ayat menyokong perbuatan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, sehingga diberi gelaran Aminu Hazil Ummah, yang paling amanah di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita masih ingat lagi, ketika Umar Al-Khattab nak wafat setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, apa kata Umar? In sa'alani Rabbi, kalau Allah tanya kepada aku, siapa yang gantikan kau jadi khalifah, aku akan jawab Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. In sa'alani Rabbi, kalau Allah tanya lagi, kenapa kau pilih Abu Ubaidah? Kenapa? Aku akan jawab di hadapan Allah, sebab Nabi bersabda, likulli ummatin aminun, setiap umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Umar Al-Khattab dah siapkan jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bab memilih pemimpin. Memang kena tanya. Kita berapa bulan? 5 bulan kan? 5 bulan nak mangkah tu, kau ingat main suka-suka kau makan mangkah macam tu ke? Kau pangkah tu menentukan dosa pahala kau tahu tak? Menentukan dosa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat pangkah tu pula, dia lagi susah nak menjawab di hadapan Allah. Tak kiralah mana-mana wakil di kalangan pakatan rakyat ke siapa ke, bila telah dipangkah, diberikan amanah, dia akan buat kerja selama 4 tahun, 5 tahun, beban yang amat berat. Tak suka-suka pun. Memanglah kita nak menang belaka, Syekh. Nak menang, kita nak kalah. Tapi yang dapat kemenangan, dapat amanah, kalau dia tak buat betul-betul, kau jawab besok di hadapan Allah. Kau jawab besok di hadapan Allah. Jadi kita dah tahu kita punya calon belaka. Kita tahu ini orang yang tak pernah rasuah, yang moralnya bagus, orangnya amanah, yang suka kepada majlis ilmu. Kita pilihlah orang macam ni, ya. Kita jangan pilih tak, kau tak payah kempen, ada pandai belaka dah kau ni. Kan dia tak faham lagi dia seorang ni. Ada.
Okey tuan-tuan ya. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ni amin hazil ummah, dan akhir sekali dia kata dekat sini wa aqra'uhum li kitabillahi, dan yang paling menguasai Al-Quran Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang kita cintai pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungannya masih ada lagi, insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang. Insya-Allah besok pagi 7.30 semua berhimpun dekat Masjid Ubudiah Seksyen 19. Boleh ke tak boleh? Wajib datang, bukan sunat muakkad ni, wajibul gunnah. Sama hukum dengan pergi walimatul urus. Kau tahu tak? Kena pergi. Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala yang buta matanya pergi berjihad. Matanya buta pergi berjihad. Sahabat kata, ya Abdullah, wahai Abdullah, kau buta, kau pergi jihad pun buat apa? Mana boleh pukul orang? Kalau kau pukul kena member sebelah. Abdullah bin Ummi Maktum kata apa? Likai uksira sawada muslimin, untuk aku meramaikan orang Islam. Aku datang, aku meramaikan, pun dapat pahala tuan-tuan. Sebab tu wajib datang besok. Faham ke tidak ni? Faham ke tidak? Macam tu lah. Letih aku cakap, kau tahu tak? Hangkot belaka. Anak isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat, bawa belaka. Bergaduh, biar bergaduh kat sana. Ayam seramai, itik serati, wonderpad, bawa belaka. Meramaikan pahala. Meramaikan itu pahala. Bawa bendera PAS, pegang, bangga, ini panji Islam. Kena bangga. Bangga bawa bendera PAS je. Ini bendera nak tegakkan Islam. Allah Ta'ala subhanallazi khalaq menggunakan kepada kita berjuang Islam ni Syekh, satu lambang bendera yang subhanallah, letak macam mana rupa macam tu juga. Dia tak payah pening, sengit tak sengit, dia tetap macam tu. Tak macam dacing tu. Dacing silap buat terbalik, sengit lah, pening kepala. Kan silap tulis BND tahikku. Tu. Kan? Allah Ta'ala cipta kita ni subhanallazi, maha suci Allah. Elok bulan tu, bubuhlah mana-mana bulan. Senang. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, semua kena pergi belaka. Wajib pergi. Kita berjuang Islam, kita nak dapat pahala jihad, mungkin tak mampu dah. Esok meramaikan suasana, kita pergi ya, sembahyang subuh berjemaah. Kalau boleh malam ni qiyamul lail, bacalah Quran, doa pada Allah supaya minta Allah berikan pahala kepada kita. Sebab kita buat kerja Islam ni Syekh, semua yang kita buat, kita ni orang Islam, bangkit pagi sampai lang kau tidur balik malam tu, ada dosa ada pahala, ada dosa ada pahala, ada dosa ada pahala. Itu kita ni rutin harian. Kita kena ingat ya. Jadi pergi ramai-ramai, bawa apa ni bendera ya, sampai kat sana nanti selawat. Kalau arah kata selawat, selawat belaka. Baca kul Allah, baca ramai-ramai kul huwallahu ahad. Kita berjuang Islam, kena ingat kita bukan berjuang perkauman, kita bukan berdiri di bawah panji-panji asabiah. Tak, kita berjuang kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Perjuangan kita untuk Allah. Kita bukan berjuang atas dasar asabiah. Sebab tu bila kita pacak bendera, tuan rumah yang bagi rumah dia letak bendera besar bapak, bendera PAS, kau dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap titisan peluh yang mengalir, buat cula, daftar pengundi, bagi slip, bagi apa pamphlet apa-apa semua bagi belaka, kau berjalan, semuanya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak macam orang yang buat kerja dengan Barisan Nasional, dapat dosa belaka. Dapat dosa belaka. Sebab apa? Sebab mereka menyokong kepada kezaliman, mereka menyokong kepada rasuah, mereka menyokong kepada politik lucah kotor, mengaibkan orang, tak ada kerja lain. Blue film, film blue, blue film, itulah kerjanya. Blue tak habis-habis. Mudah sabar pun bendera dia pun warna blue juga. Kata macam mana? Dan geram nak kabarnya tuan-tuan. Dan mereka menyokong kalau na'udzubillah dia orang menang, habis tutup majlis ilmu tuan-tuan. Tutup rumah-rumah Allah ni. Macam Seksyen 8 pernah kena dulu. Diorang menyokong kezaliman. Sebab tu kerja buat diorang tu besok kau jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya-Allah yakin, kita yakin Allah beri pahala kita buat kerja Islam. Saya yakin insya-Allah. Sebab Nabi kata macam mana keadaan pun Allah mesti berikan kemenangan kepada Islam. In tansurullaha
yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kau tolong Allah, Allah akan tolong kau dan Allah akan mengukuhkan pendirian kau, insya-Allah. Jadi insya-Allah besok kita turun ramai-ramai, ya, bergerak, jaga adab. Kalau berhadapan dengan puak-puak jahiliah tu, tak payah layan provokasi dia orang. Biarlah dia nak tunjuk bontot ke, dia nak buka seluar ke, lantak dia. Kita orang Islam, kita ada akhlak. Nabi ajar kita selawat, kan? Kalau tak larat selawat, suruh geng, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, kan? Lantaklah. Yang penting tak payah layan provokasi golongan-golongan jahil tu. Kadang-kadang kita pun kesian juga dekat golongan juhala ni, tapi dia kata macam mana, ya. Jadi ala kulli hal, insya-Allah semoga Allah panjangkan umur kita untuk kita berharap besok ramai-ramai. Lepas tu kita mengundi 5 hari bulan, dan malam 5 hari bulan, 6 hari bulan kita menguasai Malaysia dan Putrajaya, insya-Allah. Takbir! Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir, takbir, takbir. Lepas isyak kita akan buat salat hajat, insya-Allah.